banyak terima kasihlah kepada pihak penganjur kerana telah memberi jemputan kepada saya di mana pada selama 30 minit betul lah. Ya Ustazah. Hari ini kita akan melihat kepada perkongsian yang bertajuk dunia adalah ujian dan ladang amal. Baik, terlebih dahulu ingin saya memperkenalkanlah diri saya ni. Rasanya walaupun kita 24 orang mungkin ada yang tak kenal lah saya ni. Nama saya Ustazah Syahdatul binti Hamid. Saya berasal daripada Miri, Sarawak. Usia saya sekarang dah 33 tahun. Dan saya berkhidmat di Jabatan Agama Islam Sarawak Bintulu dah 11 tahun. Tidak pernah berpindah. Jabatan Agama Islam Sarawak Bintulu tak pernah berpindah sebagai penolong pegawai Haiwan Islam. Okay, walaupun perkhidmatan saya ni tidak pernah berpindah, akan tetapi semua unit dalam skop kerja saya memang semua dah rasalah. Unit masjid, unit dakwah, unit pengislaman, unit nikah, unit puasa, unit halal. Jadi dalam 11 tahun perkhidmatan saya di Jabatan Agama Islam Sarawak, dan antara tugas sampingan adalah bersama dengan masyarakat. Okay. Dan untuk makluman sahabat-sahabat yang hadir pada petang ni, mudah-mudahan dengan perkongsian saya selama 30 minit ini memberi manfaat, di mana dikatakan mudah-mudahan kita semua daripada sahabat-sahabat yang hadir pada petang ini mendapat keberkatan, keredaan serta rahmat, kasih sayang serta keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, daripada aktiviti yang demikian membolehkan kita meraih cahaya sinar ataupun dikenali sebagai taufik, tauhid inayah dan hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ingin bertanya kepada penganjur, adakah dikongsikan slide ke tidak? Ataupun saya sendiri kontrol slide? Macam mana? Kita mungkin yang saya fahami kah, share ke kita mau nyaman share sendiri? Okey, bolehlah tu siapa? Amira ke nama? Bolehlah. Okey. Jadi melihat kepada slide ni, okey, di mana yang pertama tu adalah kita melihat daripada surah dekat slide anda tu. Kalau siapa sini yang pakai telefon tak nampak, boleh itulah bukakan Zoom Zoom dekat handphone tu untuk melihat slide dekat telefon. Okay, next. Okay, scroll lah. Okay, jadi kita melihat kepada topik pada petang ini, iaitu dekat slide ini kita melihat ada dua ayat Al-Quran di mana yang atas tu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna ja'alna ma'alal zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi ayat ini kalau anda pernah mendengar, ianya sangat popular. Ianya adalah daripada surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Mulk ini kalau kita melihat di antara kelebihannya adalah amalan yang paling sesuai adalah sebelum tidur. Kerana ia memberi satu kelebihan yang cukup mendalam, kerana bagi orang yang mengamalkan surah Al-Mulk sebelum tidur secara konsisten, iaitu istiqamah, maka ia akan terhindar daripada siksaan kubur. Baik, daripada surah Al-Mulk ni kalau kita melihat ayat 7 ini berbunyi, sesungguhnya kami. Jadi perkataan kami ini adalah merujuk kepada kekuasaan Allah. Merujuk kepada kekuasaan Allah. Jadi kadang-kadang bila kita faham tentang perkataan kami ini, kita ingat ramai kan, sebenarnya tidak. Di mana kalau kita melihat perkataan kami ini merujuk kepada kekuasaan Allah, di mana telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka. Siapakah di antara yang lebih baik amalnya? Jadi daripada ayat ini, kalau anda nak tahu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini ada kait dengan
dengan fardu kifayah sebenarnya. Kerana apa? Kerana kita hidup kat dunia ni sebenarnya adalah dikatakan untuk berlumba-lumba mencari kebaikan. Fastabaqul khairat, berlumba-lumba untuk mencari kebaikan. Sebab itu bila kita lihat dekat dunia ni, kalau kita kat dunia pun dah kalah, apatah lagi apabila kita nak meraih untuk step yang seterusnya, iaitu di padang mahsyar, sebelum tu dalam alam barzah. Jadi dekat dunia ini adalah dikatakan tempat untuk kita meraih pahala. Ingat sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, antara pahala dengan duit berbeza. Pahala tak akan habis, duit mudah habis. Jadi pahala ni bermaksud balasan baik yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Jadi kita kat dunia ni sebenarnya kita nak apa? Kita nak apa? Adakah kita ni nak kaya? Kalau kita nak kaya, jadilah orang yang kaya di sisi Allah Subhanahu Taala. Kalau kita ni nak cantik, jadilah hamba yang cantik di sisi Allah Subhanahu Taala. Dalam dunia ni kita nak apa? Kalau dalam dunia kita ni dah kalah terhadap ujian-ujian yang diberi oleh Allah, maka belum tahu lagi macam mana keadaan kita untuk dunia yang selanjutnya. Jadi ayat ini nak memberitahu bahawa apabila kita hidup kat dunia ini, ayat ini dah terbukti bahawa dia jadikan apa sahaja dekat dunia ini perhiasan untuk dia untuk melihat siapakah di antara kita yang beriman dan bertakwa, yang dikatakan lebih baik amalnya. Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, melihat daripada kitab Ar-Ruh, di mana kitab Ar-Ruh ini ada membahas bagi roh yang baik, maka roh itu dia akan keluar mengalir dari jasad seperti air yang mengalir. Manakala kalau roh itu jahat ataupun dimurkai di sisi Allah, maka roh tu akan sengsara untuk keluar daripada jasad. Jadi ayat ini terbukti bahawa ujian telah ditunjukkan bagi tiap-tiap hamba untuk melihat siapa di antara kita ni yang lebih baik amalnya. Sebab itu bila kita melihat kepada ujian ni, ada orang ujian dia banyak duit, kesihatan dia tak memberangsangkan. Ada orang diberi ujian dengan cara apa? Dengan cara diberinya kekayaan tetapi tak ada anak. Ada orang diberi ujian dengan cara apa? Dia tak kaya tapi diberi kesihatan yang cukup baik. Setiap diri kita ni diberi ujian oleh Allah Subhanahu Taala. Maka kita lihatlah daripada ayat surah Al-Mulk ayat 7 ini, di mana Allah melihat di antara kamu ni siapakah lebih baik amalnya. Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Allah tidak melihat rupa dan paras kamu. Allah tidak melihat kamu punya pangkat, kamu punya kekayaan, kamu punya darjat, tetapi sebaliknya Allah melihat segala amal perbuatan kamu. Sebab itu kita ni jangan terlalu merendah-rendahkan boleh dikatakan martabat orang. Boleh jadi dia itu adalah dikatakan hamba yang sangat dekat di sisi Allah Subhanahu Taala. Kita dalam hidup ini ianya ibarat seperti mendaki perjalanan yang penuh liku dan onak duri. Di saat kita bangkit, kita ni akan jatuh teruk. Dan bila kita bangkit, hanya Allah lah yang tahu. Dan bila melihat kesungguhan kita ni bangkit daripada yang jatuh teruk itu tadi, maka lihatlah Allah akan melihat itulah sedaya upaya kita ni untuk dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Saya banyak bersama dengan masyarakat, di antara perkongsian saya dengan masyarakat, banyak yang sekarang ni saya bahagian Uni Halal dan Puasa. Dan bila mana kita bahagian puasa ni, tentu sekali kita berdepan dengan kesalahan jenayah syariah, kesalahan minum arak, kesalahan orang berjudi, kesalahan kalwat, berzina. Dan bila melihat daripada iktibar kesalahan jenayah syariah ini adalah bukannya kita mahu menghukum, akan tetapi kita ingin mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini terbukti di antara kita ni siapakah yang di antara yang lebih baik amal. Ingat
apabila kita melihat seseorang itu banyak melakukan kejahatan, kemaksiatan, akan tetapi daripada doa kita ini membolehkan seseorang itu diangkat martabatnya, iaitu menjadi seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Ingatlah pesanan mufti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dia kata apa? Carilah rakan yang baik, rakan yang mengingatkan kita, kita ni kenal dengan Allah Subhanahu Taala, rakan yang mengingatkan kita kenal ketika sejadah, rakan yang mengingatkan kita tentang zikrullah, rakan yang mengingatkan kita rugi kalau tak bangun malam. Alangkah bertuahnya kalau kita memilih rakan yang demikian. Ini kata daripada pesanan mufti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Carilah rakan sahabat yang baik, rakan sahabat yang mengajar kita erti tentang penciptaan kita ni. Rakan yang mengingatkan kita tentang amal ibadah. Rakan yang mengingatkan kita bahawa jalan-jalan titip noda tu dibersihkan dengan taubat nasuha dan kembali kepada Allah, yang mengajak kita menuju ke pintu syurga. Jangan cari rakan yang menjahanamkan kita. Kerana rakan yang baik ini sebenarnya memberi pengaruh yang cukup besar supaya apa? Supaya kita dapat memperolehi amalan yang sangat baik dan semakin matang kita dalam mempertekadkan ilmu kita. Saya walaupun umur saya 33 tahun tetapi fikiran saya dah berada di hujung usia. Rasanya tak ada apa lagi saya nak kerja. Boleh jadi kalau nak matlamat diri ni pun rasanya membahayakan masyarakat, suami, anak. Itu sajalah matlamat vision. Kerana kita tak tahu pengakhiran kita ni bagaimana. Mudah-mudahan dengan daripada sesi ini sedikit sebanyak dapat menggerakkan hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Taala, tentu sekali bertaubat nasuha lah. Okey. Baik, itu adalah kupasan daripada surah Al-Mulk ayat 7. Baik, seterusnya kita melihat kepada ayat yang di bawah itu adalah nombor Arab iaitu 104, di mana ayat ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabu annahum yuhsinuna sun'a. Jadi ini surah Al-Kahf, surah Al-Kahf 104 yang berbunyi orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Jadi bila mana kita melihat daripada ayat ini, apabila kita melakukan segala usaha-usaha tu tadi dekat dunia ini tetapi sia-sia amal usahanya, sedang mereka menyangka bahawa apa yang dibuat tu betul pada apa sahaja yang mereka lakukan. Jadi saya nak beritahu pada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pada akhir zaman ini banyak berlaku dua fitnah. Pada akhir zaman ini banyak berlaku dua fitnah. Yang pertama adalah fitnah dunia. Fitnah dunia ni kita senanglah tahu. Viral je satu tempat ini, share. Itu adalah dikatakan fitnah dunia. Okay. Yang satu lagi adalah fitnah manusia. Fitnah sesama manusia. Fitnah sesama manusia ni sangat banyak. Sangat banyak. Dan yang menyebabkan kesan fitnah sesama manusia ini adalah sesama kita menjadi permusuhan, pertelingkahan. Jadi dalam akhir zaman ini dua fitnah ni yang paling banyak berlaku, iaitu fitnah sesama manusia dan fitnah dunia. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, berdasar daripada amanah Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak telah mengeluarkan perkeliling menerusi Masjid Surau di mana memaklumkan kepada semua masyarakat yang beragama Islam agar sama-samalah kerap kita mengamalkan surah Kahfi ayat 1 hingga 10.
Ini dah dikeluar oleh pengarah JAIS Sarawak menerusi Masjid Surau. Suratlah untuk memaklumkan kepada masyarakat yang beragama Islam agar mengamalkan pembacaan surah Kahfi ayat 1 hingga 10 setiap hari. Dia punya keafdalan tu adalah baca pada waktu pagi iaitu hari Jumaat. Jadi bila mana mengamalkan pembacaan surah Kahfi ayat 1 hingga 10 dapat mengelakkan daripada 4 fitnah. Yang pertama, fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah sesama manusia dan fitnah kubur. 4 fitnah ini akan terpelihara lah dari ke arah itu. Baik, bila kita melihat daripada ayat 104 daripada surah Kahf ni, di mana kadang-kadang bila seseorang itu melakukan sesuatu amalan, hakikatnya amalan yang dilakukan tu adalah sia-sia. Jadi kita kena ingat dalam hidup kita ni, apakah punca yang menyebabkan amalan itu menjadi sia-sia? Jadi saya ni main teka-teki lah sikit, maklumlah petang ni rasa nak terlelap-lelap mata kan, betul tak? Tak berapa jelas suara, okey kan yang lain suara saya? Okey kan? Boleh bagi tu? Okey. Saya di sini okey. Kalau tak jelas mungkin line anda. Baik, apakah okey, jadi saya tanya sini, apakah punca menyebabkan amal menjadi sia-sia. Okey, sia-sia. Saya main teka-teki lah. Bercakap bohong. B, riak. C, marah. D, okay. Apakah punca menyebabkan amal lah menjadi sia-sia? A, bercakap bohong, riak, marah, syirik. Jadi tolong jawab di situ. Kita ada 31 orang. Kita nak tengok jawapan masyarakat. Berapa banyak yang jawab A, berapa banyak jawab B, berapa banyak C. Kita ni mesti ada teka-teki. Kalau saya ni terlalu serius, nanti semua nak tertidur. Maklumlah secara online ni dia tak sama dengan secara bersemuka. Baik, bila kita melihat daripada soalan ini, teka-teki itu dia ada kaitan dengan ayat 104 surah Al-Kahf. Okay. Jadi bila kita melihat kepada bercakap bohong ni, kita memang tahulah dia menipu. Kalau yang hukum bohong sunat tu ada ke Ustazah? Jawapannya tak ada. Ini kadang-kadang kita dengar bohong sunat, itu tak ada. Tidak ada dalam Islam bohong sunat tu, tak ada. Okay. Jadi kita kena ingat di antara ciri-ciri orang yang wara', orang yang alim adalah dikatakan mempunyai sifat sidik. Sifat sidik ni maksudnya bercakap benar. Apa yang dicakap tu benarlah. Dia tak ada loya buruk, dia tak ada enjin kelakar, bukan. Dia tak ada loya buruk, dia tak ada cakap macam air mengalir. Okay. So jadi bila kita melihat jawapan dia kepada A ni bercakap bohong, kita tahulah dia tak cakap benar. Yang B ni, riak ni, kalau kita faham riak ni bermaksud menampakkan, kita boleh cakap menunjuk-nunjuk lah. Okay. Istilah riak ini dia tergolong di dalam syirik kecil. Okay. Syirik ni ada dua, satu syirik besar, satu lagi syirik kecil. Jadi syirik besar ni kita memang tahulah, dia jelas, dia memang menyembah berhala, menyembah pokok, menyembah segala-galanya lah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Dan syirik kecil ni dia sangat bahaya kerana dia tak nampak. Jadi kalau kita melihat syirik kecil ni, antaranya adalah riak. Riak ni kalau kita faham, istilah dia menunjuk. Dan simbolik riak ni kalau kita faham, kita ambil cermin, okay, kita ambil cermin, kemudian titisan hujan tu terpantul kat cermin tu. So jadi tempias. Jadi bila mana kita melihat simbolik riak ini, dia terpapar daripada tempias itu. Kita memang dapat nampak lah dia adalah sifat riak tu.
Jadi bila kita melihat kepada sifat riak ini, dia sangat berbahaya. Kerana apa? Kerana dia dengan Allah je tahu. Dia memang berbahaya. Dia tak perasan dan tempias itu diperlihatkan sifat menunjuk-nunjuk. Itu riak. Marah ni kalau kita faham adalah perbuatan yang boleh dikatakan tidak ada kesabaran lah dalam konteks marah tu. Kita memang faham lah marah kan. Dan kemudian syirik. Jadi kalau kita lihat daripada jawapan ni, A ke B ke C ke D, jawapan dia adalah D lah. D. D iaitu syirik. Syirik ni kalau kita faham dia banyak kan. Syirik besar dan syirik kecil. Tapi kalau kita melihat daripada ketepatan soalan ni, jawapan dia B lah. Cuma saya nak melihat daripada pandangan masyarakat, banyak yang jawab riak. Sebenarnya jawapan dia memang riak lah. Tapi kalau melihat daripada soalan objektif ni, yang setepatnya syirik, dia umum. Okay. Yang riak tu lebih kepada jawapan subjektif lah, berbentuk karangan. Okay. Baik, bila kita melihat daripada ayat ini bahawa ingat dalam hidup kita ni, jangan ada timbul rasa riak. Kerana riak ni adalah satu penyakit yang sangat berbahaya kerana dia tak nampak. Tidak nampak. Hanya dia dan Allah sahaja yang tahu. Baik, seterusnya kita lihat kepada slide yang seterusnya. Siapa tadi? Amira? Boleh lihat? Okey. Baik, bila kita melihat daripada konten ayat ni kalau tak nampak anda boleh zoom lah. Okay. Pada ayat yang ketujuh Allah menjelaskan apa sahaja yang kat bumi ini, nak lihat siapakah di antara kita ni yang baik amalnya dan nak menguji. Sebab itu bila kita melihat dalam kehidupan kita ni, niat kita kena betul. Niat kita kena betul. Bila kita menjalankan kerjaya, menjalankan bisnes, pasangkan niat ikhlas kerana Allah. Saya susahlah nak dapat rasa ikhlas ni Ustazah. Macam mana? Hati saya belum terbuka nak solat. Macam paksa-paksa je diri saya ni nak solat. Baik, saya nak beritahu dengan anda, perkongsian pada sahabat yang hadir pada petang ni, kita kalau nak dapatkan rasa ikhlas yang sesungguhnya adalah kita mesti tanamkan dalam jiwa kita ini adalah ayat Al-Quran. Apakah itu? Jawapannya adalah surah Qul Huwallahu Ahad. Kerana surah Al-Ikhlas ini hendaklah ditanamkan dalam jiwa. Banyakkan baca. Qul Huwallahu Ahad. Alamak, saya Qul Huwallahu Ahad ni nak cakap baca dalam sehari tu tak ada buat walaupun ayat tu pendek. Itulah yang dikatakan kelebihan yang ada pada surah Al-Ikhlas. Kita boleh buat survey. Kita boleh tanya di antara anda berapa banyak orang yang dapat membaca surah Al-Ikhlas sehari 10 kali. Pendek je kan ayat tu, tapi tak semua orang dapat. Kerana apa yang dapat? Itulah yang dikatakan insan terpilih, dia dapat amal kerana bimbingan rahmat kasih sayang daripada Allah. Walaupun dia ustaz ke, ustazah ke, tetapi jika dia adalah insan yang terpilih dan dikatakan mendapat bimbingan rahmat daripada Allah, maka dialah yang dikatakan orang yang mempunyai amalan. Sebab tu ingat dekat akhir zaman ni banyak akan ada banyak manusia yang membaca Al-Quran di kerongkongnya sahaja tetapi tidak pada jiwa dan sanubari. Apa maksudnya? Dekat akhir zaman ni banyak orang baca Al-Quran. Banyak sangat orang baca Al-Quran. Disebutnya Al-Quran itu saja di kerongkong tetapi mereka tidak menjiwai apa yang dibaca dan tidak menjadikan apa yang dibaca itu pahaman dan rujukan dalam diri mereka. Sebab itu kita bila kita nak tengok orang itu yang dikatakan mempunyai amalan, kita lihat dari segi percakapannya, kita lihat dari segi akhlaknya, kita boleh nampak. Sebab itu bila kita melihat daripada surah Baqarah ayat ni Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu merupakan tunjuk, panduan, rujukan bagi orang yang bertakwa. Berapa banyak di antara kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Ayat merujuk ni, tengok Al-Quran. Ayat ni, sebab tu saya nak beritahu dengan anda, dulu saya bercita-cita jadi hafizah.
tapi tak kesampaian. Nak jadi hafizah ni mesti jaga pantang larang. Jadi Allah bagi rezeki kepada saya kerja jabatan agama. Sebab orang jadi hafizah ni semua kena pelihara. Pandangannya, pemakaiannya, penglihatannya, pendengarannya dan ibadahnya, semua kena jaga. Jadi orang yang jadi hafizah ni semua aspek dia kena jaga. Baik, seterusnya kita lihat yang slide ni, kita ada masa 5 minit lagi. Jadi ayat 104 ini mengingatkan bahawa kepada amalan-amalan tu menjadi sia-sia adalah berbalik kepada penerangan saya tadi. Niat kita kena betul, iaitu letakkan rasa ikhlas yang sesungguhnya kerana Allah Subhanahu Taala. Ingat, apabila kita tidak ada niat yang ikhlas kerana Allah, maka segala amalan kita tu menjadi sia-sia. Kenapa ya Ustazah bila saya solat saya rasa penat dan letih? Kerana ada tidak rasa ikhlas yang sesungguhnya. Bila kita melakukan ibadah, kita kena ingat kita buat tu kerana apa. Bukan nak tunjukkan kita ni baik, tidak. Tetapi itu adalah perintah kita sebagai hamba-Nya. Jadi bila kita nak buat solat ni, pastikan ianya berkualiti ya. Kalau kita tak buat secara berkualiti, hanya penat dan lelah sahaja. Sebab tu penerangan kita terhadap solat kepada masyarakat terlebih dahulu ingin dijelaskan. Niat tu mestilah betul. Macam tu juga dengan memeluk Islam. Bila saya memeluk Islam kerana perkahwinan, maka kita akan dapat ke arah itu. Kalau kita memeluk Islam, hijrahnya kerana Allah dan Rasul, insya-Allah kita akan dapat ke arah itu. Macam itulah juga kita bila nak berhijab. Kalau kita berhijab kerana lelaki, maka kita akan dapat sahaja ke arah itu. Tetapi kalau kita berhijab, menutup aurat, niat ikhlas tu kerana Allah, maka insya-Allah hijrah kita adalah kerana Allah dan Rasul. Ini kita kena terangkan kepada sahabat-sahabat kita. Kita terangkan. Jangan kita banyak memaksa. Sebab tu bila kita melihat sahabat-sahabat kita yang free hair, hendaklah memujuk, memberi penerangan dengan cara nasihat, bukan dengan cara mengarah-ngarahkan. Tutup lagi aurat, masuk neraka nanti. Jangan cakap begitu. Kita kena bagi tahu, terangkan kalau kita menutup aurat kerana Allah, insya-Allah kita tak akan terpelihara daripada fitnah dan sebagainya. Kita kena terangkanlah. Maksudnya penerangan kita tu kena dengan cara berhikmah. Bila kita bercakap, kita mesti dengan cermat. Sebab kalau kita tak cakap dengan cermat, takut mencalakan hati seorang manusia. Niat kita tu dah baik dah nak tegur orang kan, tetapi bila kita mengeluarkan kata-kata yang boleh menyakitkan hati seseorang, maka yang dapatnya adalah dosa. Dalam masyarakat kita ni banyak yang lebih cenderung dikatakan mencala ke hati orang. Sebab tu saya dalam pada konten nak menerangkan ni memang lebih kepada dengan cara berhikmah lah, dengan cara tidak menghukum, lebih cara kepada mengingatkan kepada tentang tanggungjawab kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang Islam. Okay, baik, next kepada slide. Kita ada masa dalam 3 minit lagi. Jadi pada pengajaran ni nak beritahu bahawa tujuan kita hidup kat dunia ni adalah untuk mempertingkatkan amalan dan tentu sekali memperbaikilah dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita ni kita nak apa? Dan fikirkan bagaimana perakhiran kita. Saya paling terkesan apabila dalam tahun ini 1 Syawal di mana saya dipanggil untuk naik ke bilik mayat urus jenazah COVID. Dan jenazah itu sangat muda orangnya, 30 tahun. Dan di situ saya mengingatkan pada diri saya, ini hari dia. Hari kita ni bilalah lagi. Dan anda lihat apabila saya berdepan dengan jenazah tersebut dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya dia kembali kepadamu ya Allah. Depan jenazah COVID tu, saya pakai baju PPE di bilik mayat di Hospital Nyabau Bintulu Sarawak ni. Saya umur 33, jenazah tu umur 30 tahun. Dan bila mana saya berdepan dengan jenazah tu, timbul rasa pilu yang teramat sangat. Dan saya merasakan bahawa jenazah ini sangat sedih
kerana tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga ni. Sebab kakak dia tu saya kenal lah, kakak kepada si mati itulah. Dan bila melihat daripada kisah ini, dia ada kaitan dengan dunia ini adalah ujian. Sebab itu kadang-kadang antara bentuk ujian yang dihadapi oleh seseorang adalah dengan cara kematian. Kita kena ingat pasal bahawa suami kita, anak kita, mak bapak kita, semuanya adalah pinjaman. Semuanya adalah pinjaman. Anytime akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat kalau kita ni ada rasa menangis, rindu melampau-lampau kepada arwah, maka itu tandanya arwah itu ternanti-nantikan doa kita. Saya sepanjang saya dalam pengalaman hidup lah, pernah ada dulu seorang hamba Allah, makcik tu dia bagi nama anak dia umur 20-an lah. Lepas tu bila saya baca Yasin kepada anak dia tu, dia sebab demam panas lah. Saya jadi sebab. Saya tak kenal siapa tu. Rupa-rupanya itulah sebenarnya anak dia ternanti-nanti doa orang yang masih hidup. Makcik tu kata, Ustazah tolong buat doa selamat tahlil lah untuk anak saya ni. Anak saya ni dia meninggal demam panas dulu, umur dia 20-an. Dan saya ambil masa baca dekat tu surau di Jabatan Agama waktu tu bulan Ramadan. Bila saya baca ada satu perasaan iaitu sebab rindu dan melampau-lampau. Itu tandanya arwah ternanti-nantikan doa orang yang masih hidup. Jadi kalau kita ni ada perasaan itu, maka ingatlah arwah ternanti-nantikan doa kita ni yang masih hidup. Okay. So jadi nombor 2 ni kalau kita melihat pengajarannya adalah kita tidak mahu diri dan keluarga orang kasih kesibukan, tetapi dikira tidak bermakna di sisi Allah SWT. Ingat dia ada 4 CL ni. Yang menegak ini, hablu minallah, hubungan dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah bagus, insya-Allah. Hubungan dengan manusia ni, hablu minan nas, jadi bagus. Sebab itu dalam hidup kita ni, kalau kita nak bahagia bersama manusia, bahagia dengan suami dan anak, ni hubungan dengan Allah ni mesti bagus. InsyaAllah hubungan dengan manusia akan turut bagus. Jadi rasanya dah setengah jam kita dalam bersiaran ni. Mudah-mudahan dengan kupasan saya pada petang ini sedikit sebanyak menjadikan diri anda semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya serahkan kepada pengurusi majlis, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustazah. Macam ternanti-nanti dah, kenapa cepat sangat kan? 30 minit. Aduh, baru nak berkenal dengan Ustazah dah nak kena pergi. Sayu pula saya walaupun belum mati, Ustazah bagi tahu siap-siap. Alhamdulillah banyak-banyak yang kita dapat hari ni. Jadi saya serahkan pada Ustaz. Ustaz ada apa-apa nak cakap hari ni Ustaz? Ada sikit. Terima kasih Ustazah Syadatul. InsyaAllah 24 hari bulan Disember KN. Ya. Kita ada special edition program Jumaat Manis bersama Al-Quran. InsyaAllah kita ada forum. Salah seorang panelnya adalah Ustazah Syadatul. Kemudian insyaAllah kita ada Ustaz Haji Sabini Dahlan dari Hikmah Sarawak. InsyaAllah kita ada Ustazah Jamalia dari UiTM Perlis. Ya. 24 hari bulan kita ada special edition. Mana kalau special edition tu lama sikit dah kan? Panjang sikit lah tengok muka Ustazah nanti. Ayu ada tak Ayu? Ayu ada bersama kita tak? Tadi ada. Tadi nampak Ayu ada. Ada Ayu. InsyaAllah selajur, kami kata selajur. Macam mana cakap selajur dalam bahasa Melayunya? Bahasa Melayu. Sekalikan InsyaAllah Jumaat Manis Special Edition tu kita akan sekalikan dengan pelancaran buku Pandai Fatihah dan Doodle Khat Fatihah. Doodle Khat Fatihah alhamdulillah Ayu dah siapkan, dah hantar test print pun. Jadi boleh save the date lah, kata orang kampung kami, save the date kan. Tanda dalam handphone kita, tanda dalam planner kita 24 Disember. Macam biasa, pukul 2 kita borak-borak dulu apa semua. InsyaAllah program akan bermula 2.30. Kita ada forum mencapai kemanisan. Saya pun dah lupa tajuk dia apa kan?
Allah Akbar. Janganlah tanya macam gitu Ustaz. Lupa. Lupa. Okay. Manusia tu sifatnya lupa. Jadi insyaAllah terima kasih semua. Kita ada banyak sahabat-sahabat baru. Yang saya kira sahabat-sahabat baru ni daripada Ustazah Syadatul lah. Alhamdulillah, terima kasih. Walaupun orangnya tak ada di sini, tapi sebenarnya ada seorang yang berjasa kepada kita membawa Ustazah Syadatul bersama kita ni. Saya tak boleh nak mention nama dulu sebab orangnya tak ada. Beliau tak dapat bersama kita, dia tak dapat bersama kita hari ni sebab dalam perjalanan balik kampung. Jadi dialah yang mencadangkan saya hari tu jemput Ustazah Syadatul sebab dia ada ikut kelas mingguan Ustazah di mana? Masjid Ashkirin. Masjid Ashkirin kan Ustazah? Ada? Di Surau Kampung Ashkirin. Surau Kampung Ashkirin. Jadi itu sahaja kan, insyaAllah Ustazah akan bersama kita lagi. Semalam saya ada, semalam atau 2 days before saya ada tanya Ustazah. Ustazah insyaAllah akan bersama kita sebulan sekali, Januari, Februari, Mac 2022. Cuma tarikhnya nanti Ustazah yang pilih lah. Untuk Jumaat Manis ke Ustaz? Ya, untuk Jumaat Manis. Jumaat Manis insyaAllah saya dan anak-anak akan buat sebelum bagi anak-anak ni cuti. Anak-anak akan cuti 25. Sebelum cuti kita nak buat plan siap-siap sampai Ramadan untuk insyaAllah. Nanti kita meeting lah kan. Rasa macam nak fly je pergi Bintulu. Kurang-kurang boleh tak makan? Sebenarnya Ustazah selalu bagi hidangan digital je. Ustazah, kesian kami yang jauh. Sebenarnya Ustazah, Dr. Nur ni nak datang bulan lepas kan, nak datang. Ya, betul. Kami anak beranak ni pun dah ready. Dah seronok nak ke Kuching, nak jemput nak dari sini bawa Dr. Nur ni ke Kuching apa. Tapi apakan saya, kita manusia merancang, orang merancang. Perancangan itu tak menjadi disebabkan oleh schedule flight yang masa tu dia macam sekejap tak ada. Jadi bimbang, takut nanti terganggu perjalanan. InsyaAllah kita tunggu confirmation daripada Dr. Nayani. Minggu depan pun kita ada penceramah jemputan juga. Tunggu insyaAllah. Ya, boleh insyaAllah. Untuk minggu ini itu saja, kita tutup majlis kita Ustazah dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah jumpa lagi. Walaupun jumpa dekat skrin kan. InsyaAllah Ustazah. Sebenarnya Ustazah, saya dengan Ustaz pun tak pernah jumpa berdepan. Jumpa dengan skrin je. Termasuklah dengan anak-anak, dengan Farah, dengan Amira semua. Tak pernah berjumpa berdepan lagi. Student kat handphone kan, student yang dekat France, Indonesia. Ya. Ada orang lah kat belakang tu, dekat depan sikit, tak nampak muka awak. Semua dah ada gambar lagi sekali nak. Kita tak gambar dulu sekejap sebelum live. 1, 2, 3. Makin lebar lah pipi Amira. Seminggu cuti lepas booster. Oh, macam mana, dah sihat dah? Mujurlah kerja dengan bapak kan. Itulah. Aduh, insyaAllah semoga semua sihat-sihat. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, bye. InsyaAllah jumpa lagi nak sambung semua. Ke? Ya? Nak sambung apa? Ada benda apa Ustaz nak discuss ke? Saya tak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa nanti saya nak keluar juga lepas ni. Okey. Tak ada apa sebab Kak Ain nak kena sambung masuk dalam bengkel. Bengkel link sebelah. Okay, terima kasih Kak Ain. Okay, Mira, please take care. Anak-anak yang cucuk-cucuk tu take care ya. Bye-bye. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi majlis-majlis semua. InsyaAllah perempuan.